أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat bersama-sama kita menunaikan salat Maghrib berjemaah, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi di dalam surau ini sementara menunggu menunaikan salat fardu Isya. Kita pada malam ini insya-Allah akan membincangkan salah satu daripada bahagian daripada kitab karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu kitab Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Quran. Kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil azim, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul azim, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tuan, dalam kitab ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi menerangkan tentang bagaimana kita terhubung dengan Al-Quran. Kerana sebahagian daripada orang Islam ni, dia berhubung dengan Al-Quran berdasarkan persepsi terhadap Al-Quran. Tengok, orang ni melihat Al-Quran dari sudut apa? Dia tengok dari sudut Al-Quran sebagai suatu bacaan, maka dia pun baca suatu kitab yang dibaca. Dia pun baca sebaca-baca. Itukah interaksi dengan Al-Quran ini. Jadi ada orang melihat Al-Quran ini sebagai pengubat, lalu interaksi dia dalam bentuk mencari untuk nak berubat dengan Al-Quran. Ada orang lagi melihat dengan persepsi-persepsi yang lain, lalu dia berhubung dengan Al-Quran itu mengikut persepsi yang ada pada dia. Sepanjang dia berhubung dengan Al-Quran, dia berurusan dengan Al-Quran itu berdasarkan persepsi itu sahaja. Betulkah begitu? Nah, persoalan dia. Begitukah kaedah berinteraksi dengan Al-Quran? Jadi untuk memahami bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, bahagian yang pertama yang kita nak lihat ialah bagaimana yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kita perlu memahami dahulu apa objektif maklumat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memahami tujuan, maka kita dapat lihatlah persepsi yang kita lihat pada sebelum-sebelum itu bertepatan ke tidak. Persepsi yang setengah-setengah orang berhubung dengan Al-Quran itu bertepatan ke dengan objektif matlamat Al-Quran diturunkan. Kalau tak kenal, maknanya itu bukan suatu yang bukanlah matlamat besar dalam penurunan Al-Quran. Maka dia kena memperbagaikan. Dia kena tengoklah dia bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran itu supaya dia mencapai matlamat Al-Quran diturunkan. Baik, jadi untuk itu Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya, beliau menyebut ada 7 objektif, 7 matlamat Al-Quran diturunkan. Dan ke-7 ini beliau Dr. Yusuf Qaradawi sebutkan dengan panjang lebar lah tentang matlamat setiap satu daripadanya. Jadi kita lihat pada malam ini, insya-Allah kita mulakan dengan yang pertama. Apakah matlamat Al-Quran diturunkan? Atau dengan bahasa yang orang Malaysia gemar gunakan sekarang ni, istilah Arab juga, maqasidul Quran. Maqasid Al-Quran. Maqasid ni maksudnya matlamat Al-Quran. Matlamat Al-Quran.
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apa yang dia nak capai daripada penurunan itu? Baik. Perkara pertama sekali dipanggil objektif yang pertama lah, tashihul aqaid. Datang nak memberitahu kepercayaan yang benar. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi supaya disampaikan kepada seluruh manusia ni. Tujuannya untuk nak suruh manusia tahu kepercayaan yang betul, dan supaya manusia dapat mengetahui kepercayaan yang batil, kepercayaan yang salahnya macam mana. Sebab ada juga diberitahu kepercayaan yang salah, tapi yang banyaknya ialah diberitahu kepercayaan yang benar lah. Dalam dalam nak memberitahu kepercayaan yang benar itu, ada 3 perkara yang diambil perhatian besar di dalam Al-Quran. Jadi lepas ni apabila kita baca Al-Quran dengan faham maksud, maka kita akan dapat, sebenarnya kita dapat membuat penilaian, kita dapat trace sebenarnya, dapat tengok, dapat tahu. Kita sendiri baca Al-Quran dengan tengok terjemahan, kita jumpa ayat-ayat tertentu, inilah yang dimaksudkan dengan objektif. Inilah dia. Jadi dalam memberitahu kepercayaan, ada 3 perkara besar yang dia nak beritahu, nak sampaikan dalam Al-Quran kepada kita. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala nak beritahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia nak memperkenalkan, nak memberitahu dirinya kepada manusia. Siapa dia? Siapa dia Allah Subhanahu wa taala? Dan ini terlalu banyak di dalam Al-Quran. Apabila kita baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Semua ayat yang saya bacakan tadi itu adalah memberitahu tentang Allah. Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah ini dia Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki yaumiddin, dialah, iaitu Allah, Raja pada hari pembalasan. Nampak situ tuan-tuan? Kan memperkenalkan Allah kepada kita dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan, memberitahu tentang dirinya kepada kita manusia ni dalam Al-Quran, rata-rata dalam Al-Quran. Tidaklah sepanjang ayat dalam memberitahu tentang dirinya, tetapi banyak tempat merata-rata. Sebahagiannya diberitahu dalam penghujung-penghujung ayat. Pemberitahuan, contohnya Allah memberitahu kisah Nabi Musa ke, Allah memberitahu tentang kisah Nabi-Nabi yang lain, Nabi Isa ke, kisah-kisah yang berlaku. Kemudian biasanya penutup pemberitahuan sesuatu perkara dalam Al-Quran diselipkan dengan memberitahu siapa Allah. Contoh, sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Itu Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati manusia. Banyak lagi. Banyak lagi pemberitahuan tentang Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak memberitahu tentang dirinya kepada manusia?
Supaya pertamanya supaya manusia benar-benar mengenal Allah. Sebab Allah lah yang akan manusia abdikan. Manusia akan abdikan diri. Kita ni akan mengabdikan diri kita kepada Allah dalam segenap perkara dalam kehidupan. Jadi nak kena kenal. Kalau kita nak jadi kawan, kenal sikit-sikit je, tak apa dah, boleh dah jadi kawan. Kawan rapat nak kenal lagi, nak kenal banyak sikit baru jadi kawan rapat. Nak jadi kawan karib tu memang kenal daripada kecil biasanya. Apa ni? Karib kapak sungguh kan. Apa? Kenal dah tahu makan apa tahu, main sungai dulu masa kecil sama lah. Dulu pergi ponteng sekolah, dulu ada zaman kecil pun sekali, buat kerja-kerja zaman remaja pun sekali lah, ampun dah sampai tua pun karib. Itu kena, sebab kena. Untuk manusia mengabdikan dirinya kepada Tuhan, manusia perlu kenal Tuhan. Baru dia dapat mengabdikan dalam segala hal. Contohnya, kita nak mengabdikan diri kita dalam perkara yang tersembunyi. Kita nak menjauhkan, kita nak mentaati, mengabdikan diri kepada Allah dalam perkara yang orang tak tahu. Contohnya, ada perkara keji yang dapat kita lakukan, ada peluang untuk kita nak buat. Orang tak tahu, tapi kita sanggup meninggalkannya kerana kita mempunyai kesedaran yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Itu pengabdian. Tak buat satu-satu benda yang keji kerana sedar Allah Maha tahu. Pengabdian kepada Allah. Dan ianya adalah suatu benda yang besar. Meninggalkan sesuatu, ada keuntungan dari sudut keduniaan lagi, peluang ada, orang tak nampak, tapi boleh pilih untuk tidak melakukannya kerana Allah Maha mengetahui, kerana kesedaran itu ia suatu yang amat besar, berharga, tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana boleh tinggalkan benda tu? Kerana kenal Allah, Dia Maha tahu. Contohnya tuan-tuan baca surah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi memberitahu tentang Allah sepenuhnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha hidup dan yang Maha berdiri dengan sendiri. Maha hidup dan Maha berdiri dengan sendiri, Dia tak pernah hajat kepada sesiapa. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia tidak mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Maknanya sentiasa dalam sedar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa sahaja yang ada di atas langit, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa sahaja yang ada di bumi, yang di bumi. Allah, tentang Allah. Jadi sebab itu kita katakan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui Al-Quran tentang diri Allah adalah untuk manusia, setiap orang beriman, orang yang baca kepada Al-Quran, mengenali Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sahaja kenal dan mengambil peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada mengenal Allah itu dapat ambil peringatan. Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Innallaha sami'un basir. Contohnya kita baca Al-Quran, Allah beritahu innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
nak buat perkara-perkara yang orang tak berdosa, akan ada sekatan. Allah Maha mendengar. Kalau kita nak bagi tahu ke orang sesuatu rahsia yang tipu, yang berdosa, yang Allah Maha mendengar. Orang lain tak tahu, tapi Allah Maha Basir, Allah Maha melihat. Nah, sembunyi macam mana pun dalam pengetahuan Allah. Dia akan menyekat seseorang itu daripada memilih kejahatan. Tuan-tuan, dalam masa yang sama juga, jika peluang-peluang kebaikan sama, peluang kebaikan yang akan memudahkan seseorang itu untuk memilih melakukan. Jika ada kebaikan yang tidak dilihat oleh orang lain, kalau buat pun orang tak tahu, siapa pun tak puji, siapa pun tak nampak, tak apa, kita sanggup melakukan. Kerana Innallaha Sami'un Basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Dia mengetahui apa yang ada di langit, mengetahui apa sahaja yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui, dia melihat, dia mengenali dia. Kita tidak gusar untuk melakukan sesuatu yang tidak diketahui, kebaikan yang tidak diketahui sesiapa. Kan Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Baik, tuan-tuan, di dalam Al-Quran juga dalam memberitahu tentang Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kadang-kadang dalam permulaan ayat memberitahu tentang ini. Contohnya dalam surah-surah tertentu Allah berfirman, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, bagi Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa sahaja yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Siapa Allah? Makhluk langit, makhluk bumi bertasbih kepada Dia. Besar, kebesarannya, keagungannya. Baik. Jadi apabila kita baca, bagaimana untuk kita mempunyai kesedaran itu? Bagaimana untuk kita memiliki perkara tersebut? Sudah tentu untuk mencapai objektif atau matlamat ini, kenalah kita baca Al-Quran dengan memahami maksud. Untuk memahami maksud Al-Quran ini, untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Quran ini, tak payahlah nak pergi belajar bahasa Arab kalau apa. Saya tak menghalang orang nak belajar bahasa Arab, tapi tekanan masa kita kerja, kadang usia kita, kerana faktor usia, kita tidak ditaklifkan pun untuk belajar bahasa Arab untuk nak faham Al-Quran. Kita hanya boleh membaca terjemahan saja. Sebab apa? Sebab kita nak memahami maksud umum yang nak diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran. Maksud secara umum kita boleh faham dengan terjemahan. Kita bukan nak keluar fatwa dengan kita baca terjemahan tu. Nah, kalau kita jadi memang nak keluarkan fatwa, nak berijtihad, keluar pandangan hukum hakam, tak boleh lah, setakat dengan faham terjemah. Nak kena ngaji, ngaji bahasa Arab, nak kena ngaji syariah, nak kena belajar usul fiqh, untuk istinbat al-ahkam, nak belajar tafsir, nak belajar macam-macam. Nah, tapi kita, apa saya katakan ini, untuk kita menjadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tapi berkualiti, tahap dan kualiti tinggi. Interaksi kita orang awam berinteraksi dengan Al-Quran tapi kualiti yang baik, ya, baca dan faham. Ini permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia Islam. Dunia Islam bukan di tempat kita.
suka bagi yang setengah suka baca Al-Quran, suka banyak baca Al-Quran. Alhamdulillah, Allah suka baca Al-Quran. Tetapi dalam yang suka baca Al-Quran itu, tak tahulah berapa peratus yang suka mengetahui apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Kita suka menghitung bilangan ayat yang kita baca, tetapi kurang suka mengetahui apa yang kita beritahu. Menganggap ianya bukan urusan kita. Sebahagian menganggap ianya suatu yang sukar, tak boleh difahami. Ada yang kata, tak payahlah nak cari-cari maksud apa yang nak sampai ke dalam Al-Quran ni, dengar yang ustaz cakap saja. Seolah-olah orang masyarakat awam ni tidak ada hak untuk mengetahui apa. Al-Quran itu diturunkan untuk setiap individu. Setiap individu dia boleh memahami dengan kadar kefahaman umum. Jadi terjemahan umum itu sudah memadai untuk faham umum. Untuk faham. Tak faham sampai nak faham mendalam, kena baca tafsir lainlah cerita dia. Ini nak faham umum dia untuk kita ambil intipati yang ada di dalamnya secara umum. Jadi pemberitahuan tentang Allah tu akan sampai kepada kita bila kita baca dengan faham maksudnya. Kita baca Al-Quran, Yasin, Al-Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim, tanzilal azizir rahim. Tahu apa dalam Al-Quran. Kita menghitung berapa tahun kita membaca Yasin dan berapa banyak. Ada berapa perkara yang tak disampaikan dalam surah Yasin. Kalau kita tanya kepada diri kita, alamak, mungkin kita kata, tahulah, tiap hari kami baca Yasin bagi setengah orang. Tak semua, setengah orang dia suka baca. Itu bagus. Tapi menganggap ritual membaca begitu sahaja tanpa mengetahui maksud itu penuh dengan keberkatan, mengambil keberkatan begitu saja, itu satu kesilapan. Ada pahala, Allah Subhanahu wa taala beri pahala, tetapi kualiti yang lebih baik ialah dengan faham. Kenapa kita tidak jumpa sahabat bercerita tentang memahami ayat Al-Quran secara terjemahan ke apa semua ni? Kita tak dengar cerita-cerita dia. Kerana para sahabat mereka faham Al-Quran. Mereka faham Al-Quran. Kerana itu adalah bahasa mereka. Mereka tak perlu dah, tak ada keperluan terjemahan seperti kita. Cuma ada beberapa perkara yang mereka tidak faham, sikit sebanyak itu ada. Mereka merujuk kepada Nabi SAW dalam perkara yang mereka tidak dapat faham. Ibnu Abbas juga menjadi rujukan para kepada sahabat-sahabat setelah kewafatan Rasulullah dalam memahami ayat. Ada, tapi tak banyak lah. Ayat-ayat yang basic itu dipahami dah. Ayat kefahaman umum itu sudah dipahami. Yang mendalam itu mereka, yang itu yang ada kemiskinan. Persoalan kepada kita ialah kita ni bukan bangsa Arab dan tidak bercakap dengan Arab. Makna umum dia itu kita tak tahu. Jadi bacaan betul tapi tidak mengetahui maksud itu tidak salah, tetapi kualiti tidak tercapai, objektif tak ada. Kualitinya tidak mencapai objektif. Sebab dia diturunkan untuk memberitahu, tetapi tidak sampai pengetahuan itu. Ataupun apa yang nak disampaikan itu tidak sampai kepada kita, lalu kita membiarkan. Baca tapi membiarkan. Lebih baik dengan mengetahui. Baik, itu yang pertama, objektif dalam memberitahu soal kepercayaan. Yang pertama sekali ialah tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam memberitahu tentang kepercayaan
Perkara kedua dalam soal kepercayaan yang nak disampaikan oleh Allah ialah tentang hari akhirat dan juga pembalasan baik dan buruk di sana. Ini soal kepercayaan, Pak. Baik. Ini soal yang banyak berulang di dalam Al-Quran, meyakinkan manusia tentang hari akhirat. Meyakinkan, ya. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, orang kafir mereka tidak mahu beriman dengan hari kebangkitan. Ada yang meragui dari sudut macam mana tulang temurah yang dah hancur itu dah akan hidup balik, akan jadi hidup balik, ya. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala ceritakan, dan banyak tempat lagi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberitahu nak meyakinkan manusia supaya percaya tentang hari kebangkitan. Kenapa ni nak suruh percaya pasal hari kebangkitan? Ya, dalam Al-Quran berulang kalimah hari kiamat, tentang syurga, tentang neraka, keadaan-keadaan, suasana-suasana dalam syurga, suasana dalam neraka memang diceritakan dalam Al-Quran. Itu nak menarik supaya percaya satu, dan apabila kita membaca dan fahamnya, ia juga menjadi peringatan, menjadi juga peringatan, faedah kepada kita. Ia akan menjadi peringatan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu suasana pada hari kiamat, keadaan yang mengerikan, yang menakutkan keadaan itu. Contohnya di dalam surah Al-Qiyamah, fa idza bariqal basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idzin ayna al-basar. Apabila mata manusia sudah menjadi kelap kabut, wa khasafa al-qamar, matahari bulan pun sudah terlindung, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan bertemu. Yaqulul insanu yawma idzin ayna al-mafar. Manusia bertanya, manusia yang ada pada masa itu akan bertanya, ayna al-mafar, kita nak lari mana? Dan terdengar orang masa orang dengan menghadapi banjir baru ni. Kami naik berlari ke atas rumah, dapatkan dokumen. Masa tu air duduk bawah lagi. Hidup bawah. Dapatkan dokumen dia. Benda lain tak ada pun. Nak ambil dokumen dah agak menalang, ambil sebab beranak-anak lah, begini-begini, siji-siji anak. Turun. Kalau tengok air dah ke atas bawah pinggan. Atas bawah pinggan. Ya Allah. Kejut, takut dengan suasana tu. Terlalu cepat air naik. Kalau keadaan mengerikan. Masa nak naik air di kampung lagi, bila keluar air ke pinggan. Bayangkan beberapa saat lagi air akan menyebabkan dia tenggelam. Itu suasana itu diceritakan dalam keadaan yang menakutkan. Ini matahari dengan bulan bertembung, itu baru air. Benda lain tak goncang pun. Tak goncang pun, pokok rumah tak goncang pun. Ini dah matahari dengan bulan bertembung. Manusia bertanya, aina al-mafar? Kalla la wazar ila rabbika yawma idzin al-mustaqar. Ada tempat lagi. Ila rabbika yawma idzin al-mustaqar. Kepada Tuhanmu lah pada hari ini kamu akan kembali. Keadaan itu membawa kepada kegerungan, ketakutan, ngeri yang kemarin. Ia membawa kebaikan.
Berbeza dengan ketakutan yang dicipta oleh manusia, dia membawa keburukan. Manusia ni, ketakutan yang dicipta buruk. Takut kepada hantu, buruk untuk manusia. Dia akan jadi mundur sebab takut kepada manusia. Kerana takut kepada hantu lah, tak berani nak pergi situ, tak berani nak buat benda ni. Kalau budak-budak daripada nak masuk bilik dia, kalau seorang-seorang dia takut. Macam mana nak maju, nak pergi ambil buku dalam bilik, oh takut-takut. Ayah duduk kat luar, dia nak masuk bilik takut. Boleh maju ke? Takut yang dicipta oleh manusia ni memundurkan. Takut nak buka kedai, takut kena sakit, akhirnya tak buka kedai. Takut nak berniaga, sebab apa nanti ada orang hantar sini, tak boleh. Takut yang dicipta. Tapi takut yang Allah suruh takut, dia memajukan manusia. Takut nak buat jahat, hari kiamat nanti ngeri sangat, takut. Takut nak buat jahat, baju tu tak baju tu. Takut nak ambil rasuah. Tengok keadaan dalam neraka dalam yang diceritakan dalam Al-Quran. Tak berbaloi langsung. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Contoh satu ayat yang pendek. Allah berfirman dalam keadaan dalam neraka, setiap kali mereka hampir dapat keluar daripada neraka, u'idu fiha, kami akan kembalikannya semula. Maknanya tak ada peluang lagi. Dia akan dapat dua penderitaan. Satu, derita fizikal, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia ke dalam neraka ni, fizikal dia sakitlah dengan api, dengan kepanasannya, dan dia tak akan mati. Satu lagi derita dia ialah ketika dia hampir berjaya untuk keluar. Oleh kerana deritanya orang dalam neraka ni, dia duduk dalam neraka dalam keadaan sakit, ngeri dan dahsyat itu, mencari-cari peluang untuk nak lari. Dan setiap kali hampir berjaya, dia akan dikembalikan semula. Hampir berjaya keluar. Apa yang akan berlaku pada orang itu? Stres. Sekarang lah, selangkah lagi. Kalau selangkah lagi dapat, habis lah, dapat keluar lah daripada seksa. Selamat. Tapi ini ada penderitaan mental. Bukan sahaja fizikal dia sakit, derita sakit. Dia juga dideritakan dengan mental dia. Stres melampau-lampau. Setiap kali hampir berjaya keluar daripada kedahsyatan, tapi dikembalikan semula. Baik, baca dalam Al-Quran kita akan jumpa benda-benda itu semua. Hati akan jadi kecut, gerun pada dosa dan perbuatan-perbuatan yang kecil. Rasa tak berbaloi dalam melakukan kejahatan, meskipun menguntungkan dari sudut keduniaan. Sebahagian dari dosa ni menguntungkan keduniaan. Tipu orang, dapat untung banyak. Memfitnah orang tu jatuh, kita dapat naik, untung banyak. Macam-macam lagi lah. Rasuah tu lagi lah, untung besar. Silat-silat 7 keturunan makan, tak habis untung. Tapi berbaloikah bila kita baca Al-Quran, tengok keadaan, suasana pembalasan itu, tak lalu. Inilah yang dikehendaki. Tetapi persoalan ataupun satu perkara yang kita perlu fikirkan, bagaimana kita nak mencapai perkara tersebut jika kita membacanya tanpa memahami? Sekali lagi pasal faham, maksudnya saya nak bawa tuan-tuan kepada faham. Macam mana kita nak ambil dia punya roh baca Al-Quran itu tanpa kita memahami walau sepadan? Jadi
capai dia kata. Cek Al-Quran tapi tak capai. Cek. Baik. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan-keadaan yang indah bagi orang yang duduk dalam surga. Itu tujuannya adalah untuk menarik minat kepada kebaikan-kebaikan, peluang-peluang kebaikan yang ada. Allah memberitahu contohnya ayat yang pendek. Muttaqiina fiha 'alal araiki muttaqiina fiha. Mereka orang dalam surga berada di atas pelamin-pelamin, muttaqiina fiha, dalam keadaan berehat. Dalam keadaan berehat. Muttaqi ini duduk menyengking, orang Kelantan kata. Duduknya rehat. Di atas pelamin, maknanya di kursi yang indah, cantik. Duduk pula rehat, tak ada masalah. Orang yang duduk gitu. Ya, muttaqi ini. Orang Arab selalu masa saya duduk pergi mereka jemput makan. Masa belajar dulu lama, kita lama. Dia pakai jamu, kita makan. Banyak kali kita pusing makan ayam, terus sekejap lagi makan kambing pula, terus sekejap makan buah. Lepas makan buah biasanya bagi teh. Teh tu biasanya penambah. Tak payah tunggulah, tak ada dah tu. Lepas minum teh tu, dia selalu kata, dah habis dah minum teh. Ittaqi ya Rasulullah. Ya panggil kita lah Ittaqi. Berehat dalam keadaan jangan duduk gini, dia terbaca akan menyebabkan rasa tak rehat. Duduknya gitu. Rehat. Dia memang suka duduk gitu. Duduk orang yang kenyang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Gitu diceritakan banyak kali dalam Al-Quran tu beritahu menggunakan perkataan muttaqiina fiha. Orang dalam surga ni dia duduk dalam keadaan dia gitu. Duduk dia ke bawah. Tak ada masalah apa. No problem. Tak ada sakit, tak ada derita apa, tak ada fikir masa depan ke apa, tak ada. Relax. Baik apa? Tak ada masalah. Manakala yang satu lagi golongan itu sedang berlawan dengan kedahsyatan, ngeri, dalam keadaan sakit, menderita fizikal, menderita mental. Yang satu lagi ni pula duduk dalam keadaan kerehatan. Kebaikan yang diperolehi sewaktu dia melakukannya di dunia. Jadi tujuan dia diceritakan keadaan yang indah, yang rileks, yang dengan ada buah-buahan di hadapan dengan keadaan itu, tujuannya untuk menarik minat kepada kebaikan yang ada di hadapan kita di atas muka bumi ini. Lakukanlah. Ini nak begitu. Dia panggil tasjir. Apa ni? Galakan supaya bersemangat supaya melakukan kebaikan. Baik. Jadi tuan-tuan, dan itu dua perkara, dan satu lagi secara ringkas saja yang ketiga sebab kita dah masuk waktu Isyak. Dalam objektif yang pertama ni, perkara ketiga yang nak disampaikannya ialah berkenaan dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Sebab itu di dalam Al-Quran kita akan jumpa banyak kalimah berulang, rasulan, mubasyirin, beritahu tentang Rasul dalam Al-Quran. Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala nak memberi tahu kepada kita, Allah nak beritahu kepada kita bahawa Nabi dan Rasul itu diperlukan oleh manusia. Kita berhajat kepadanya. Kita berhajat kepada utusan dari Allah yang daripada kalangan manusia. Apabila Nabi menyampaikan sesuatu, kita meyakininya, percaya dengannya tu dengan benar-benar. Jika ia benar daripada Nabi, kita percaya sungguh-sungguh. Kerana ia minat, kerana ia adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala penyampaiannya adalah dari Allah. Maka digabungkan dengan tiga-tiga perkara itu, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasul, dan keyakinan terhadap
hari kebangkitan dan balasan-balasan di surga dan neraka bawa kepada kepercayaan yang sangat mustahab bagi manusia. Nah, membentuk kepribadian dan akhlak sekali dengan kepribadian dengan maklumat-maklumat. Jadi 3 perkara itu membentuk kepercayaan. Adakah 3 sahaja kepercayaan yang perlu kita percaya? Ada lagi percaya perkara-perkara lain kan? Percaya kepada malaikat, percaya qada dan qadar. Tapi yang diambil penekanan yang besar dalam Quran 3 perkara ini. Nanti lepas ni tuan-tuan buka Al-Quran, kita balik baca Al-Quran sikit-sikit, kita akan jumpa. Sambung lagi esok pula sikit, jumpa. Sambung lagi esok sikit lagi. Hari yang Ustaz sebut ini objektif, rapatlah, akan jadi seronok baca Al-Quran, dan kita akan dapat mengambil sesuatu dari itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itu sajalah perkongsian kita pada malam ini melalui kitab bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil azim, kita dalam bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah.